Okay, Assalamualaikum semua kawan-kawan yang hadir pada hari ini. So hari ini saya Ridwan daripada Punipang Industries. Kita akan mengadakan sebuah program iaitu Budak Printing at the Room. So ini adalah projek yang ke-10 daripada 11 projek yang kita adakan. So hari ini kita akan bersama dengan Cik Rakib dan juga rakan-rakan beliau untuk mempelajari ilmu-ilmu printing baju. So kita ada dua sesi. Kita ada sesi mencetak pakaian, dan then kita ada satu lagi sesi sharing session. Kita akan bercerita pasal hal-hal printing baju, cerita pasal marketing, pasal bisnes, pasal lain-lain lagi lah. Jadi kita mulakan kita punya program hari ni. Okey, terima kasih. Terus start ke apa? Sini ya. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Okey. Okey. Untuk hari ni untuk sesi yang pertamanya kita akan demo macam mana kita nak printing satu color. Lepas tu kita akan sambung dengan macam mana kita nak buat color simulation. Color simulation ni adalah satu bentuk printing yang kita panggil half tone, di mana dia dapat capture dotting ataupun color daripada tone warna lah, daripada pekat ke cair dengan menggunakan satu blok lah. Lepas tu yang ni seterusnya kita akan gunakan CMYK. CMYK ni adalah teknik yang ketiga, iaitu pertindihan daripada warna asas warna primer membentuk satu warna baru, iaitu warna sekunder dan warna tertier. Macam itulah. Jadi kita mula dengan teknik satu warna dululah untuk beginner kan. Sebab seterusnya kita akan tunjukkan macam mana pertindihan warna. Kita akan gunakan 3 blok dan seterusnya 5 blok lah. Okey ya? Terus Okey. Untuk SOP yang kita galakkan lah dekat sini pertama sekali, bila kita dah masukkan die dekat dalam blok ini kita panggil blok lah. Kat dalam blok, yang pertama sekali kita kena pegang satu perkara, iaitu squeegee ni. Ini namanya squeegee. Squeegee ni kita tak bagi dia keluar daripada blok ni. Petak ni lah maksudnya. Daripada petak ni. Sebab apa? Sebab apabila dah ada die, tendensi untuk menyebabkan reject pada baju yang lain sangat tinggi. Sebab die ni berkemungkinan ada jenis yang dia cair dan bertali. Bila kita angkat ni, kita keluar daripada blok, berkemungkinan juga dia boleh kena pada baju yang sebelah ni lah. Boleh menyebabkan reject lah. Kemudian yang seterusnya, squeegee ni juga tak boleh diangkat melebihi dada. Dada macam ni lah. Sebab dikuatiri die yang bertali ni, dia akan ditiup angin dan sebagainya, akan menyebabkan dia terkena pada baju yang lain. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Jadi yang pertama, apabila masuk die, squeegee tak boleh keluar daripada petak blok. Yang keduanya, tak boleh diangkat melebihi dada lah. Okey. Seterusnya kita tunjukkan teknik flat dan cut. Flat ni adalah satu proses di mana kita menutup image design dengan menggunakan die yang ada. Dan seterusnya adalah cut. Cut ni satu proses yang mana kita transferkan dia. Kita mengalihkan die yang berada di atas blok, dialihkan ke bawah lah. Maksudnya ke baju lah. Macam tu
Okey, yang pertama kita tunjuk macam mana proses flood itu berlaku. Okey. Alright. Ya. Jadi kita bagi proses flood. Proses flood ni macam image ni tadi dah ditutup oleh dye lah. Kemudian seterusnya proses cut. Okay. Proses cut ni kita mengenakan tekanan. Okay. Kita kenakan tekanan Kita kenakan tekanan pada skuji ni kuat sedikit berbanding proses flood tadi, supaya dye yang berada di atas mesh dapat dialihkan ke bawah, iaitu di baju lah. Jadi untuk kebiasaannya kita akan tarik 2 kali. Okey, ini hasil daripada yang pertama. Okey. Nampak? Yang ni kita keringkan guna flash cure lah, supaya proses kering dia lebih cepat. Sebab yang ni kita pakai dye jenis plastisol. Plastisol ni dia oil base. Okey. Lepas tu kemudian kita tarik lagi sekali skuji untuk kali yang kedua, supaya kita dapat satu warna yang opacity dia lebih tinggi lah. Supaya kalau tarik sekali tu masih ada lagi bayangan baju tu, base baju tu. Kalau baju tu hitam mungkin warna putih tu tak berapa pekat lagi. Jadi kita tarik 2 kali lah. Kebiasaannya kita akan tarik 2 kali. Okey, flat dan cut. Okey. Okey tengok Untuk tekanan yang baik, kalau tengok dekat sini tak ada dye yang tertinggal. Dekat blok ni. Dekat blok ni tak ada dye yang tertinggal. Kalau ada dye yang tertinggal maksudnya dia tak dapat dye tu tak dapat ditransferkan pada baju dengan baik lah. Jadi itu yang menyebabkan antaranya baju merekah dan sebagainya. Lepas tu bila kita gunakan flash cure ni, kita tak galakkan. Bila kita kita goyang macam ni, kita shake macam ni. Sebab apa? Untuk 1-2 baju mungkin kau rasa boleh lah kan. Tapi bila kau dah baju yang ke-20, kau dah tak dapat tentukan jarak lagi dan berkemungkinan langgar. Itu yang kita tak nak. Jadi cara yang elok, kita ikut bentuk image. Macam tu lah. Okey. Settle 1 kali. Seterusnya kita masuk pada color simulation. Color simulation ni dia jalinan dotting membentuk satu image lah. Maksudnya saya silap. Yang tu halftone. Daripada halftone tu baru kita boleh buat color simulation lah. Jadi yang ni yang dimaksudkan jalinan dotting tadi, jalinan titik-titik tu membentuk satu image yang baru. Maksudnya image yang kita nak lah. Kita bermula dengan color base, iaitu warna putih.
Sama juga, proses sama, flat, kemudian cut. Okay. Alright. Okay, nampak. Ni baru warna yang pertama lah. Dia dah bentuk image. Ni untuk pekatkan dia kita ambil kali kedua ni. Tapi untuk half tone ni kita galakkan cut saja. Jadi kenapa yang second ni dia tak flat, dia terus cut je? Cut saja sebab dia sebenarnya untuk half tone ni kita nak dapatkan detailing yang lebih tepat pada image tu. Jadi kalau kita flat lagi sekali, dia akan jadi terlampau pekat dan berlaku kebanjiran pada permukaan baju. Nanti kita buat ni apa demo, para peserta pun boleh demo sekali. Okey, untuk colour seterusnya kita panggil seorang brother muka memang kerek sikit tapi dia budiman. Dia jenis budiman. Ya, Kemi. Masuk colour merah. Itu yang dia bagi arahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, terpanggil saya untuk bersama-sama tunjuk demo ni. Saya tak pandai tapi dah dipanggil. Jadi apa yang kita nak buat kali ni adalah kita akan tarik baju ni ataupun dye warna merah terhadap objek yang kita nak buat ni lah. Jadi kita tengok macam mana dia punya kesannya nanti. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Dah baca-baca kan tu? Okey, insyaAllah cukup Pertama kita buat flat dia dulu. Kemudian kita tarik dia. Kau dah suruh orang tu eci-eci. Okey. Kita tengok kena ataupun tak Ketat sangat. Okey. Nampak dia punya tone dia ada berubah sikit daripada yang asal. Okey. Colour tu dia blend ke ataupun dia akan duduk dekat tempat colour yang ini?
Kita sendiri pun tak boleh nak pastikan color tu duduk ke diri sebenarnya. Dah minta maaf bang, saya jenis. Kawan tengok Dia macam mana cakap? Untuk color simulation ni dia bukan pertindihan warna. Kalau perasan daripada color asas ni dia berada di sebelah. Macam tu. Dia sebelah macam ni, sebelah. Sebelah belaga bahu tapi tak bergaduh. Dia ikut blok printing awak ni lah kan? Betul. Dia akan pergi penuh kat tempat yang Ya betul. Jadi kalau yang color simulation ni sebenarnya warna bersebelahan. Tapi dia dia membentuk satu image yang kita nak lah. Tapi yang ni dia pertindihan warna membentuk satu warna baru. Kalau yang ni dia blend tapi dia tidak ditindih. Macam itulah. Sebab yang color simulation ni jenis kalau tindih gaduh. Berapa mm tu lubang dia tu? Dia kita pakai LPI. LPI ni maksud dia line per inch. Dalam 1 inci ada 40 dotting. Macam itulah. Kita ada 40, 45, 50, 55, 60. Tapi kebiasaannya kalau Malaysia dia pakai 40 lah. LPI tu macam printer punya tu lah kan? Betul. Betul. Okey. Ini masuk warna baju. Jadi arahan dia suruh kita gaul dulu. So kita gaul dulu ini. Boleh senyum sikit bang. Kejong bang ya. Jom. Okey. Selepas gaul dengan lafaz bismillah. Okey, kita taburkan dekat sini ya. Okey. Okey. Jadi kita akan tarik untuk warna kuning pula. Seperti biasa tadi, kita flatkan dulu dia. Okey. Selepas dah flat, kita tekan Yang kedua, tarik. Jadi kat sini kita akan nampak dia punya perbezaan dia. Sama ada dia makin handsome ataupun tak. Okey. Okey, siap. Jadi ni hasil dia. Contoh ni. Jadi inilah hasil dia. Dia jalinan dotting membentuk satu warna baru. Ya betul. Sebenarnya kalau kita zoom, sebenarnya dia bersebelahan. Kuning sebelah merah. Macam itulah dia punya bentuk dia tu. Okey. Seterusnya kita masuk CMYK. Masih proses yang sama, flat. Okey, lepas tu cut lah. Dekat sini dia dah nampak macam dua kali. Betul. Sebab apa? Sebab half tone ni dia boleh track gradient color.
Maksudnya daripada warna pekat ke warna cair. Daripada ni sekali tarik kita boleh nampak putih dan warna kelabu. Macam itulah dia punya setting dia. Okey, shutter base layer kedua. YMCK CYMK. Okey. Right. Untuk pekatkan sikit detail ni. Kalau seterusnya warna yang kedua, warna sian biru lah. Ni kita gunakan 5 blok lah. Ini blok yang ketiga yellow. Kita guna CYMK punya turutan. Cyan, yellow, magenta, black. Ni kuning yang kalau kuning ni sama dengan kuning yang tadi ni ke? Betul, sama. Kita yang mana? Yang ni pun dia selisih juga kan? Yang ni dia pilihan warna. Kalau pasal tadi biru campur kuning jadi hijau. Dan lagi kita akan nampak yang ni hijau ni akan lebih jelas bila masuk hitam nanti. So setiap kali saya bagi memang kena buat 4 blok lah. Lima lah. Lima lah. Masuk base 5. Tapi
untuk color simulation, perbezaan dia pula. Katalah kita buat apa? Kita buat image tu ada 10 color. Jadi kita perlukan 10 blok untuk color simulation. Perbezaan dia nanti kita akan rasa daripada hand feel dia lah. Kalau pasang kat sini dah naik hijau. Betul? Yang ni apabila warna bersebelahan, maksudnya dia akan jadikan satu lapisan yang nipis. Tapi yang ni bila perpilihan antara warna sehingga 5 lapis, dia punya ni kasar sikit lah. Dia lebih tebal. Design bagi tahu saya. Depend pada colour lah. Kalau macam yang pada sebab bawah step itu 7 blok je. 7 blok. Okay, final colour. Sikit. Tak. Jadi inilah hasilnya. Kau plan susunan colour tu macam mana? Masuk merah ke? Tu memang ada basic dia. Untuk image yang sana kita logo daripada white. Ini luar white and sikit. Tapi untuk image yang gelap kita guna CYMP. Ada guna Untuk software dia dah siap setting terus. jadi dia boleh Tak warna. Jadi 3 volume je lah. 3 blok. Yang confirm last dia K. dia macam dia dah ada preset lah dalam design. Betul. Jadi inilah hasil dia. Jadi kalau rasa dia lebih tebal lah untuk yang ni. Sebab apa? Sebab dia 5 lapis. Kalau yang ni, kalau perasan tadi, warna dia ni, dotting dia ni penuh menutup semua image tadi. Kalau yang ni ada part macam sini tak ada, sini pun tak ada. Macam tu lah. Jadi betul. Sebab tu kenapa orang tanya, asal baju band perlu sangat buat color simulation kan? Sebab pertamanya dia dapat satu lapisan yang nipis. Pasal ada orang tanya asal baju band mahal. Sebab satu color satu blok. Dia berbeza dengan color CMYK ni. Kalau kau perasan CMYK ni dia lebih kepada baju kanak-kanak dan sebagainya. CMYK ni lah. Jadi dia, kita cakap dia tak titik beratkan pada customer pakai tu panas dan sebagainya. Kalau baju band tu kebanyakannya dia akan pakai ni lah, color simulation. Macam tu lah. Okay, yang ni kita akan cure dia, kita akan gunakan press lah. Kita akan press. Dia memang wajib masyarakat kita dah print nak guna press. Kita untuk plastisol boleh pakai flash cure lah. Tapi kalau aku suka press sebab hasil dia akan, plastisol ni dia oil base tau, dia minyak. Jadi apabila kita heat dia, kita cure dia menggunakan heat press, minyak dia akan keluar, akan image ni akan jadi lebih berkilat. Jadi itulah perbezaan. Ada orang pakai rubber dye dan sebagainya. Kalau plastisol ni bila kita heat 170 degree 10 saat, dia akan jadi berkilat lah. Dia akan jadi berkilat. Dan kalau perasan bila malam, untuk plastisol ni dia lebih menjelah. Kalau rubber dye ni
dia tak nampak sangat, image dia jadi malam. Macam itulah. Kalau dari segi kualiti baju ni, Dari itu segi- banyak kualiti. Betul. Efek tak ada. Untuk plastisol ni dia tak efek sangat, tapi kalau untuk dye discharge dia perlukan 100% cotton. Jadi kalau mana supplier yang cakap baju kita 100% cotton tapi bila masuk discharge warna dia tak naik, maksudnya dia ada campur lah. Berkemungkinan dia ada campur 30% polyester dan sebagainya. Dari segi baju untuk ink discharge sajalah yang perlukan 100% cotton. Yang lain dia tak kisah sangat. Macam itulah. Okey, tinggal nak press. Ha? Apa? Baju kau? Kita press lah. Ucapan mohon besar. Okey, yang ni proses cure lah. Proses cure ni kita panggil proses untuk mematikan warna. Kalau kita tak cure, maksud kita tak kenakan heat yang setinggi 170 degree ni, apabila kita basuh baju ni, dia akan tertanggal dye dia. Jadi ini adalah proses mematikan warna lah. Tapi untuk plastisol saja. Kalau kita pakai rubber dye, kita tak perlu untuk press benda ni lah. Okey, yang ni 170 degree 10 saat. Okey, silakan. Sado. Okey. Still boleh lagi. Okey, baju seterusnya. Tak apalah, letak kat sini. Ini kedai ni, resin lah. Betul. Ini proses yang seterusnya lah. Okey. Kalau perasan tengok dekat baju ni, apabila artwork vector lah, maksudnya artwork yang macam tulisan dan sebagainya, dekat sini pertama sekali dia ada tekstur dia sendiri, iaitu kotak-kotak dia, dan dia berkilat sedikit. Sebab apa? Sebab kita pakai oil base. Macam tu lah dia punya ni. Sebenarnya untuk output ni kita ada 3 sebenarnya. Kita ada tekstur kotak-kotak ni, lepas tu kita ada matte, dan kita ada glossy. Okey. Untuk glossy ni yang ni dulu tu. Yang ni glossy ya. Effect glossy. Glossy ni maksudnya dia akan jadi berkilat lah. Masih 170 degree Celsius 10 saat. Okey. Okay, ni angkat biar dia kering dulu, bagi dia sejuk supaya kita boleh tarik dia lah. Angkat, jangan cabut dulu. Sebab dia tengah panas, jadi kita tak nak ink yang ada yang basah atau sebagainya, takut dia melekat pada permukaan plastik ni lah. Okey. Kalau perasan dia boleh berkilat lah. Yang ni kita panggil glossy. Dia kalau macam jenis minat yang
pantau sikit tu. Kilat ni lah. Okey, yang ni efek dia kilat lah. Seterusnya kita boleh tunjuk yang matte punya. Matte ni warna dia macam warna mati tau. Press lagi sekali tu. Yang ni. Masih artwork yang sama lah. Ini dapatnya beza kan? Dia punya apa? Glossy dia tu, berkilat dia tu. Jenis muka ketat dia. Dua-dua yang datang ni jenis mudah marah agaknya. Okey, kali ni kita sekejap ni pakai ni. Kita tunjuk efek betul, yang ni. Efek matte. Sebenarnya ramai tak tahu. Kita boleh buat 3 efek, betul. Satu texture tadi, lepas tu yang tadi tu glossy, yang ni matte. Okey. Ini panggil apa? Teflon sheet. Teflon sheet ni dia memang ada lain kan? Ada yang boleh buat texture macam ni, okay. texture macam ni. Sebenarnya yang mesin heat press sediakan Teflon sheet sajalah. Tapi yang ni kita develop daripada vinyl sticker sebenarnya. Kebanyakannya orang Malaysia ni dia buang vinyl sticker ni. Tapi dekat sini kita ambil dan dekat sini kalau perasan warna dia mati. Dan cuba pegang. Dia berjeli. Bebek panas. Jadi nampak kan perbezaan dia kan? Macam itulah. Maknanya method yang tadi ni sebenarnya pakai sendiri lah. Iya betul. Yang ni kita eksperimen sendiri lah. Tu lah hasil dia. Jangan pegang lama-lama takut calor pula nanti ya. Jadi itulah efek dia. Antara efek ni sebenarnya ramai peniaga yang tak perasan. Benda ni pun menjadi value added kepada sesuatu output kita. Boleh pegang. Ada kawan kita nak tengok boleh kelat ke tak kalau apa nama tu vektor punya artwork lah, artwork tulisan. Tekan, silakan. Jadi nanti kita cuba kita tengok boleh tak dapat glossy. Ni kalau tak edit malu baik. Dia buat 2-3 kali tak ada masalah kan. Masalah dia kalau buat 2-3 kali jadi penat. Itu je lah. Selebihnya insyaAllah tak ada apa-apa lah. Kalau kita suruh member ni, dia memang jenis sukakan cabaran. Nak make ke nak gosip? Yang cantik design ni. Kita cuba lah. Aku kalau ikutkan banyak benda nak tanya kau. Sebab dulu aku buat printing kan. Nak buat balik tu. Bukan. Dia method dia dengan aku macam ada lain. Okay, untuk SOP pengendalian heat press ni sebenarnya mesin heat press ni dia berat. Jadi cara kita tarik dia macam ni kena sediakan satu kain lah sebab yang di atas dia panas. Cuba tangan. Kita tak boleh terus sentap dia macam ni sebab di kuateri kadang dia tendang, dia punya spring dalam ni tendang kena muka dan sebagainya lah.
cara dia tekan, tarik. Kita ni segini. Macam tu, takut spring dia tenang. Tanganmu dia terkehil Betul. Jadi kilat. Material dia lain. Itulah benda dia. Tu kilat lah tu. Tapi tak ada kilat sampai boleh buat cermin muka ke apa, tak ada lah. Okay, settle. Siap lah baju dia. Dia boleh kilat lagi ni kalau 80. Okay, settle. So ini kira settle printing lah kan. Jadi tadi sebelum printing sebenarnya kita kena buat blog kan. Blog, filem, design. So ini kira kau nak masuk ke topik buat blog lah. Boleh kau ceritakan dulu tak ya, basic sikit je lah pasal design. Sebab kita kalau kita nak tunjukkan cara-cara buat design apa semua, itu dah makan masa kan. Jadi kau cerita basic pasal design untuk ditransfer ke filem. Jenis pindik orang. Dah stand boleh? Tak sampai. Okay. First kali apabila customer datang, dia akan datang bawa design lah. Jadi proses dia adalah untuk teknik silk screen ni, apa warna yang terdapat pada design tu kita akan asingkan satu persatu untuk diproses menjadi blok lah. Jadi yang ni contoh warna yang telah diasingkan lah. Warna yang telah diasingkan akan dihitamkan supaya boleh diprint di atas filem. Tujuannya adalah untuk mencuci, untuk buat, paling mudah orang panggil untuk buat molding lah. Jadi dia punya proses dia ni, kita akan letakkan, sapukan emulsion dan sebagainya. Lepas tu kita akan letakkan pada cahaya lah. Secara dia punya penerangan secara asas dia adalah emulsion ni dia bertindak balas terhadap cahaya. Nanti kita akan tengoklah kenapa, macam mana sesuatu image yang dibagi oleh customer kita ditransferkan kepada blog lah, macam tu. Okey, jadi yang ni kita terus untuk sediakan emulsion lah. Okey. Untuk yang ni kita panggil blok. Blok ni
terdiri daripada 3 bahagian. Itu rasa manis ni. Okey, untuk blok ni kita ada 3 bahagian lah. Yang pertama ni kita panggil dia marking. Ni marking lah. Marking ni yang menentukan supaya pertindihan antara warna pertama, kedua sehingga warna seterusnya dia tak lari, masih berada di bahagian image tu. Macam tu lah. Jadi ini marking lah. Dan seterusnya adalah mesh. Mesh ni sebenarnya kalau Melayunya seat screen tu kita panggil saring sutera. Jadi mesh ni sutera lah. Dia ada sizing dia sendiri daripada 800, 1200, 1350, 1500, 1008 sehingga 2000. Kalau mesh 800, jaringan dia ni lebih besar. Semakin tinggi nilai mesh, maksudnya jaringan dia akan menjadi semakin kecil. Jadi untuk awak yang sangat detail, kita akan pakai mesh 2000 lah. Yang ni yang kita cuba demo ni, mesh 2000. Okey. Okey, untuk SOP kita kena pastikan kita kena pastikan mesh kita sebelum disapu emulsion kita lap terlebih dahulu. Sebab kita takut kita tak nak ada benda asing macam habuk, sisa dye dan sebagainya. Okey, lepas kita lap depan dan belakang, barulah kita sediakan emulsion tu. Ya. Ni kita panggil coater. Coater ni kita akan masukkan emulsion di sini. Kemudian kita akan sapulah. Cara dia kenapa ada orang cakap belajar printing ni boleh belajar online. Okey, sebenarnya online dari segi teori pengasingan warna dan sebagainya insya-Allah boleh kan. Tapi kalau dari segi penyediaan blok ni kita kena praktikal dan kita kena feel sendiri. Sebabnya untuk diterjemahkan melalui video sahaja berkemungkinan tak cukup. Sebab ada beberapa step yang kita tengok video kita ambil mudah sehingga menyebabkan kerosakan pada kita punya blog. Jadi yang ni proses dia bukan susah tapi dia leceh. Maksudnya kalau kita tertinggal satu blok ataupun satu langkah yang sangat remeh pun akan jadi hal. Jadi sebab tu kalau kelas seat screen seeloknya kita belajar bukan melalui online lah. Macam tu. Nak cakap online tak bagus, tak juga. Dia yang penting kita buat tu jadi lah. Asal jadi tu okey lah. Tapi yang jadi masalahnya untuk proses kefahaman kita tak dapat diterjemahkan melalui video sahaja. Macam tu lah. Sebagai contoh cara pegang coater ni sebenarnya tangan kita ni, kita punya jari ni, pertama sekali jari kita ni tak boleh melebihi petak pada coater ni. Inilah petak dia. Macam ni. Ya. Petak ni. Jadi kita pegang dia macam ni. Sebab apabila kita pegang macam ni dah capai dekat dia punya slope curve dia ni, berkemungkinan kita punya tangan akan melanggar mesh ni nanti. Okey, cara dia macam ni. Tangan kiri kita pegang macam ni. Kita tak boleh pegang macam ni. Tak elok. Sebab apa tak elok? Sebab kita tak perasan. Ni. Kita akan terlanggar. Mungkin ada orang akan cakap tak apalah, tepi ni kita boleh tutup dan sebagainya. Tapi yang ni kita boleh tutup. Tapi kalau kita pegang benda lain kita tak perasan. Jadi apa yang kita buat ni adalah cara untuk mengurangkan risiko kerugian. Macam itulah. Dia kalau training premis, kita train budak, kita akan paksa dia buat macam ni. Betul. Sebab apa? Sebabnya kita tak nak mesh tu comot sebelum diletakkan dengan filem tu. Betul. Okey.
Jadi tangan kiri macam ni. Kemudian kotak ni dia ada yang mengikut blok. Maksudnya besar lah, capai blok. Tapi untuk yang ni aku tunjukkan macam mana kalau kita ada satu saja kotak. Jadi boleh juga kita buat untuk blok yang jenis besar, saiz 1 dan sebagainya, menggunakan kotak yang kecil. Okey. Untuk yang ni sapuan emulsion dia ada dua proses, iaitu spread dan collect. Spread ni adalah proses menutup keseluruhan mesh dengan emulsion, dan collect ni pula kita mengambil semula emulsion yang berlebihan untuk kita dapatkan satu lapisan yang nipis. Macam tu lah, senepis iman teman-teman. Okey. Ni emulsion yang kita guna lah. Kebanyakannya kalau orang tu dia datang kelas, kita nasihatkan apa yang dia belajar pakai equipment yang sama. Sebabnya kalau kita gunakan equipment berbeza, emulsion dari jenama yang berbeza, berkemungkinan pengajar tu dia tak tahu ataupun dia tak pernah experience menggunakan brand tu. Sebab ada emulsion yang dia sangat likat, ada emulsion yang dia cantik, dia tak likat sangat. Okey, pastikan emulsion ni digoncang terlebih dahulu. Tujuan dia, chemical ni berkemungkinan ada yang dah larut, yang dah jatuh ke bawah ataupun dah terapung di atas permukaan dia kan. Jadi kita goncang dululah. Okey, kemudian kita tuang ni. Ini emulsion yang tak perlu apa? Ni kan. Sebab dia ada emulsion yang kena campur kan. Ada emulsion yang pakai sensitizer di luar. Maksudnya bila kita nak guna baru kita bancuh sensitizer. Kebanyakannya macam Indon, Thailand, Filipin, dia pakai sensitizer di luar. Sebab dia nak kawal seberapa sensitif emulsion tu supaya dia boleh mendapatkan satu output yang lebih detail. Contohnya dotting yang lebih halus macam kita bincangkan tadi, 55 LPI dan ke atas. Kalau Malaysia kebanyakannya lah dia akan guna 40 LPI. Pertama, dia punya dotting tu mudah untuk dapat. Yang keduanya, dia punya proses pencucian blok tu lebih senang. Tapi dari segi detailing, sebenarnya kita boleh pergi sehingga 60 dan 80 LPI. Semakin tinggi nilai LPI tu, makanya artwork akan jadi lebih detail lah. Macam tu lah. Pertama sekali, apabila kita dah sapukan emulsion ni, kotak ni dah ada emulsion, pastikan semua movement tangan kanan perlu, maksud dia jangan pegang kotak lah. Kalau kita pegang kotak, kita nak buat apa-apa movement di tangan kiri dan sebagainya, pastikan kita letak kotak ni di tempat yang mendatar lah. Jadi tujuan dia supaya kadang kita tak perasan bila kita buat movement macam ni, sebenarnya dia dah terseding ke kiri atau ke kanan sehingga menyebabkan emulsion tu tumpah. Okey, yang ni kita rapatkan pada permukaan blok. Kemudian tangan kiri jatuhkan blok. Kotak ikut. Tolak ke atas. Ini proses spray lah kita panggil. Kemudian kita pulangkan semula lebihan emulsion tadi. Okey. Ini yang kedua. Itu yang ada overlap dia tengah tu tadi. Betul. Kenapa kita ajar pakai kotak kecil? Inilah benda dia. Apa ada lain kan? Lepas tu
supaya kita dapat satu lapisan nipis saja. Jadi line tu dapat. Okey, selesai. Okey. Jadi kita keringkan dia. So sementara nak tunggu blok tu kering. Kita ada penerangan sikit pasal emulsion. Okay, alright. Untuk emulsion ni dia sifat dia ni sensitif pada cahaya. Jadi kita tak boleh, macam mana cakap, kita tak boleh terdedahkan dia pada cahaya lah. Jadi selepas kita sapu, pastikan emulsion yang disapu pada blok dan sebagainya tu, kita letakkan dia di tempat yang tertutup, terhindar daripada UV light lah. Sebabnya emulsion ni dia bertindak balas pada cahaya. Sebab tu nanti bila kita expose dia, kita dedahkan pada cahaya, image yang daripada filem akan ditransferkan, akan terpindah ke blok. Sebab dia sifat cahaya ni dia bergerak lurus. Jadi apabila ada objek legap yang menghalang cahaya tu, makanya objek legap tu dia akan, macam mana cakap, dia akan image yang terbentuk daripada objek legap yang tak ditembusi cahaya tu akan membentuk image. Macam tu lah dia punya ni dia. Tak faham kan sebenarnya kan. Jadi nanti kita akan tunjuklah masuk Syah. Baju kotor. Maksud apa nama tu, macam mana image tu ditransfer, macam mana cahaya dan UV tu bertindak balas terhadap chemical emulsion ni. Kejap lagi nanti kita akan tengok lah. Okey, settle, kita tunggu kering. Okay, tu je. Okay, apa lagi? Apa lagi? Okay, cuba kau ceritakan pasal apa? Tadi kau dah cerita pasal emulsion kan. Lepas tu jenis dye. And then apa lagi yang kau rasa benda-benda yang tertinggal? Aku rasa untuk macam mana cakap yang dari segi equipment ni, pada aku untuk emulsion seeloknya lah kita pakai emulsion yang merah. Sebab emulsion yang berwarna merah ni dia pertamanya dia premix, maksudnya dia tak perlu dibancur dengan sensitizer, dia dah dibancur terlebih dahulu. Jadi kita tinggal pakai aja. Okey, lagi satu, emulsion yang berwarna merah ni dia lebih nipis. Jadi untuk mendapatkan satu lapisan nipis apabila kita menyapu emulsion pada permukaan blok, proses dia akan jadi lebih mudah berbanding emulsion yang berwarna biru. Emulsion yang berwarna biru selalunya digunakan untuk objek, untuk image yang lebih mudah seperti tulisan, gambar, vektor, macam tu lah. Jadi emulsion biru ni dia sifat dia lebih tebal dan lebih likat, macam tu. Itu je lah. Lagi lain rasa tak ada benda kot. So kalau kita sekarang ni kita nak tunggu blok kering. Betul. Lepas blok kering kita nak transfer image. Betul.
ke blok. Kita akan lekatkan filem pada permukaan blok tadi. Lepas tu kita nak basuh blok. And then dah keringkan balik blok. Lepas tu kita test print. Test print. Okay, jadi aku rasa sekarang boleh tak kita buat sharing session sikit? Boleh Kan, juga. sementara kita nak tunggu blog, sementara. baik kita buat sharing session dulu kan. Kita take file dulu, kita nak smoke ke nak apa ke. Sementara kita punya team audio nak susun balik kamera kat sana. Kejap lagi kita start kita punya sharing session kat situ. Okey, semua para hadirin dan rakan-rakan semua, mari kita belajar buat blog Ni. Okey, dah. Okey, ni contoh adalah image yang kita dapat. Image yang kita dapat daripada customer. Dia minta apa nama tu? Satu colour pada baju warna hitam. Jadi filmnya cuma satu je lah. Jadi yang ni kita demo ni adalah satu blok sahaja. Jadi cara dia, pertama kita perlu ukur lah. Kita ukur jarak antara image ni untuk depan lah, bahagian depan. Jarak antara image dengan leher baju lah sebenarnya. Tapi kita gunakan pattern ni lah sebagai penentu ukur dia. Jadi kebiasaannya kita akan gunakan 3 inci daripada dada, supaya image tu dia betul-betul berada di dada dah. Okey. Selepas diacukan, kita flip filem ni. Daripada asal image kita nak macam ni, tapi kita terbalikkan dia. Okey. Yang ni print bukan mirror print biasa lah. Okay. Kemudian kita sellotape di atas filem ni supaya filem ni dapat dilekatkan pada permukaan blok tadi. Dan kita terbalikkan dia semula. Lepas tu acukan semula di permukaan pattern untuk dapat ukuran 3 inci lah. Kat sini kita ukur jarak antara image dengan ni dengan filem adalah 3 inci. Okey. Kemudian acukan di blok. Okey. Ni sedia untuk diekspos. Pastikan tak ada benda asing selain daripada ni lah. Daripada apa nama tu? Daripada image yang pada filem lah. Okey, sekarang ni kita expose untuk seat screen ni murah.
Apasal murah? Sebab dia kita tak perlu beli, sebagai permulaan kita tak perlu beli exposure light box yang macam ni lah. Jadi kita boleh guna lampu Kalimantan. Untuk setup biasa kita guna dalam 7 hingga 12 batang lampu Kalimantan 2 kaki. Jadi jarak dia, jarak antara lampu Kalimantan tu dengan cermin yang ni cermin, kira-kira 6 inci. Jadi kalau apa ni, kalau nak setting tengok 6 inci macam mana, kira jarak dia dai 1 kilo dengan cermin, antara lampu dengan cermin lah, macam tu. Okey. Betul. Semakin tinggi cermin dengan lampu, jadi masa yang diambil untuk expose ni akan jadi lebih lama. Macam itulah. Kalau semakin dekat jarak dia akan jadi lebih cepat. Tapi yang jadi masalahnya, adakah cahaya tu dia fokus pada satu arah. Sebab kadang terlalu rapat sampai ada sisi blok tak kena dan sebagainya. Jadi kita kena semua rata lah, macam tu. Okey. Untuk yang ni, kalau dekat sini kita galakkan pakai span yang tebal lah. Ada orang dia suka letak pemberat terus, letak t-shirt hitam kemudian dia letak pemberat. Okey, yang jadi masalah dia sebenarnya adalah, okey, macam aku cakap tadi, cahaya tu dia bergerak lurus. Jadi apabila ada ruang antara blok dengan cermin ni, apa yang berlaku dekat sini adalah terdapat ruang. Contoh macam mana berlakunya ada ruang dan sebagainya tu, contoh dia blok ni dia meleding. Jadi ada orang pakai blok kayu, ada orang pakai blok besi. Jadi blok besi ni from time to time apabila dia berkarat, kadang tu dia meleding. Jadi dia terangkat sedikit. Bila terangkat sedikit, cahaya akan terbias. Apabila cahaya terbias, image yang kita nak transferkan pada blok tu dia akan jadi kabur. Jadi kita tak nak perkara tu berlaku. Jadi tugas span ni adalah dia akan memberikan bebanan yang sekata. Jadi kita tak pressure, kita tak tension pada apa orang kata tu, pada blok, tapi kita pressure dia pada mesh. Maksudnya bebanan ni akan diletakkan di atas span. Span ni akan menekan mesh sahaja, dia tak tekan blok. Sebab blok ni blok besi. Besi kalau kita tekan, susah dia nak bend. Sebaliknya apa yang berlaku dekat sini, besi ni pula dia akan boleh jadi akan pecahkan cermin ni pula. Jadi sebab itulah tugas span ni adalah absorb bebanan supaya bebanan itu dapat diselaraskan, disekatakan untuk melekatkan mesh pada permukaan cermin supaya tak ada cahaya yang terbias. Macam itulah. Ini bebanan dia. Nak rasa tu? Tu nak try. Berapa berat? Ya. Oh, okey. Cukup berat. Dia yang ni kita galakkan 10 kilo ke atas berat dia. Sebabnya kita nak dia betul-betul lekat lah. Okey. Start counting. Okey, settle. Dia berapa saat ni? Untuk yang ni kita pakai UV exposure unit. Dia sekejap je 19 saat. Oh, okey. Tapi kalau lampu Kalimantan bermula daripada 8 batang hingga 12 batang dengan jarak 6 inci pada cermin, selalunya 1 minit 30 saat. Okey. Biasanya apa yang jadi masalah dekat sini adalah overexpose. Maksudnya overexpose ni maksudnya kita dedahkan emulsion terlalu lama. Jadi bila kita dedahkan emulsion ni terlalu lama, image yang keluar tu dia tak dapat keluar habis. Dia termasak semua. Jadi susah dan kebiasaannya blok tu akan reject lah. Jadi kita ada dua, satu overexpose, satu lagi underexpose. Underexpose ni berlaku apabila kita
kita nak cuci blok tu, emulsion tu tertanggal semua. Maksudnya masa tu belum cukup. Jadi untuk yang ni kita pakai rules 10 second rules. Maksudnya sekiranya overexpose, kita akan kurangkan masa 10 saat. Kalau kita underexpose, kita akan lebihkan 10 saat. Untuk calibrate lah kita punya equipment, berapakah masa yang paling sesuai untuk sesuatu emulsion tu bertindak balas. Okey. Okey, settle lah. Yang ni kita campur dan kita cuci lah filem ni. So kita akan cuci blok. Cuci blok nak ambil? Ha? Cuci blok nak ambil tak ya? Susah Ha? Tapi dia sebenarnya hasil lepas cuci tu show. Boleh ke? Boleh ke? Sikit dah. Okay, tak kisah. Okey. Atau apa pegang je ke? Tak payah stand ke? Macam mana? Tu. Kau kena masuk lah. Kalau kau dekat tengah ke apa. Boleh ke? Dia main tembak je. Sebab dia punya magic tu nanti masa dia tembak, design tu akan keluar. Duduk dalam tu ke? Oh, kau dah tembak. Pakai ini ni. Yang ni part yang susah dia. Sebab apa Sebabnya bila kita cuci ni, dia ada satu step yang kadang tu kita terlampau tembak terlalu kuat, dia akan terlepas semua dan sebagainya. Okey. Jadi untuk permulaan, apa-apa chemical untuk bertindak balas dia perlukan masa. Jadi langkah yang pertama adalah kita basahkan blok pada semua permukaan dia, di bahagian luar terlebih dahulu. Apabila dah permukaan luar ni dah basah, kita bagi dia masa kurang lebih dalam 30 hingga 30 saat sehingga 1 minit supaya chemical emulsion ni bertindak balas terhadap air. Kalau kita tengok dekat sini, image dia dah mula keluar. Nampak? Okey. Lepas tu kita start basahkan permukaan dalam dia.
Lepas ni nak tengok hasil ni. Oh, itu dia. Magic dah keluar. Itu kalau ikutkan benda tu kira dah betul habis lah keluar halus-halus ni. Tapi yang ni ada part bawah ni dia belum keluar lagi, jadi kita tembak lagi sikit lah. Oh. Mana? Esok lagi belum tulis tak? Tulis yang gitu. Oh, okey. Aku tak tahu dia dapat ke tak. Sebab tadi terbiar lama sikit lah. Oh, ya? Yang ni okey. Yang tadi okey. Yang 4 CD. Okey. Settle lah. Ini keringkan. Lepas tu settle. So, yang ni keringan. Masuk balik. Alright. Lepas tu siap lah. Okay. Untuk proses ni nanti kita beri test je lah. Okay, settle. Start. Apa benda ni? Okay, yang ni sekejap je ni. Jadi kita ke proses seterusnya. Blok pun dah kering. Kita tengok jadi tak jadi blok ni Jadi yang ni proses dia sama je lah. Dah Okay. Yang ni proses dia sama je lah, flat cut. Tutup semua image. Kemudian kita cut. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tak? Jadi dah. Okey, jadi inilah hasil dia. Itulah dia punya ni dia. Kita masuk kali kedua untuk bagi dia ni sikit lah. Dia kalau selepas satu kali ni, kau tak payah keringkan dulu untuk masukkan ni. Dia seeloknya keringkan lah. Yang ni sebab baju kita test je. Kita nak tengok berapa pekat dia boleh pergi. Sebab kalau tengok pada jari bawah dia ni macam tak berapa pekat. Alright. Baru kita
Kita tengok dapat kedutan jari dia tu. Ya. Ini satu kali lah customer request dia punya gambar satu kali. Sebenarnya gambar satu kali ni mudah kalau kita dapat buat half tone ni. Yang satu, kalau kita tengok baju rewang kebanyakannya vektor gambar macam tu kan. Jadi mungkin kita boleh evolvekan dia kepada gambar pengantin lah. Tapi itulah makcik-makcik rewang mungkin ada sikit segan katnya kan. Nak pakai kan. Macam ni lah satu kali. Okay, settle. Jadi kita boleh get ready dekat set yang sebelah sana untuk kita punya sharing session pendek ya. Mana yang kawan kau yang lagi seorang ah? Tadi? Kalau boleh semua dulu lah. Dah Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni projek untuk projek The Room kita dah sampai ke program yang ke-10. Jadi hari ni kita buat program printing klinik lebih kurang macam demo printing baju bersama saudara rakib dan rakan-rakan. Jadi so sebenarnya tujuan projek kita ni dia adalah satu projek solusi. Jadi projek solusi ni dia macam solusi kepada kekurangan peluang pekerjaan, solusi kepada penyalahgunaan dadah, solusi kepada masalah sosial dan benda-benda lain lah. Jadi apa benda yang ada nilai tambah ataupun nilai positif dalam benda-benda yang kita boleh buat, so kita buat. So yang aku nampak sebenarnya printing baju ni macam, sebab aku pun dulu pernah buat print baju. Jadi aku start daripada rumah dengan modal yang sangat kecil. Betul. So sebagai korang sebagai printer kan, printer sekarang dah ada panggil printer Printer. Boleh ya? Kalau dulu kita panggil fotokopi. Oh. Sekarang printer. Jadi so aku nak tanya korang korang boleh cerita tak macam starting korang buat printing, starting macam mana, dekat mana, apa semua? Boleh bercerita. Sebelum jawapan tu aku ada satu request kepada budak-budak MUA. Budak-budak MUA yang main grafik dan sebagainya, kalau rasa jenis mudah sunyi datang ke sini. Kalau nak run job ke apa benda ke, datang sini, lepak dan berkomuniti jadi kita boleh produce baju brand kita sendiri, MUA dan sebagainya. Macam itulah. Okay, dari segi permulaan printing ni, pada aku set up cost dia bukan sesuatu yang sangat mahal. Aku bermula daripada modal zero, ambil job, lepas tu sub. Seterusnya baru from time to time belajar. Jadi dari segi equipment ni, benda ni bukannya kita pada aku equipment handsome, tapi kalau kau punya output tak okey, tak guna juga. Jadi pada aku perkara asas dalam perniagaan ni sales apa-apa sales dulu. Seterusnya from time to time kita develop. Jadi proses belajar ni, kita ni
teruk macam mana kita pun lama, asalkan kita jangan berhenti lah. Maksudnya dari tahun ke tahun seterusnya kita terror juga lah. Perkara pokok dia adalah jangan give up lah. Macam tu je, teruskan je, tak payah toleh belakang, tak payah apa. Jadi dari segi equipment, setup cost, aku mula daripada modal zero. Lepas tu taking order, selepas taking order sub, lepas sub aku beli satu meja. Macam sekarang pun untuk meja pun dah ada single platen punya. Jadi setup cost dia sangat murah. Dan kita sebenarnya dengan setup cost yang murah, turnover dia sangat baik, sangat tinggi. Keuntungan dia, profit dia, clean cut dia sangat baik. Jadi okey lah. Kalau nak tahu lebih lanjut ke apa benda ke, datang je sini, tak kena bayar, tak ada benda pun. Macam tu lah. Okay, nak tambah ni? Tambah, sila tambah semua. Okay. Macam apa yang Brother Rakib cakap tadi, jadi sebenarnya aku pun mula memang daripada sangat bawah lah. Aku pun buat permulaan daripada rumah. Mula aku tumpang kat sini, lepas tu aku buat dekat rumah. And daripada aku buat kat rumah tu, aku taking order sikit. So macam bila ada modal beli equipment, bila ada modal beli apa-apa barang lagi. Kemudian tapi apa yang paling penting dekat dalam printing ni, sebenarnya kita ni macam kita ada satu jiwa yang terpendam. Jadi kita nak keluarkan kita punya art tu jadi sebagai satu macam apa yang kita boleh pandang dan pegang. Jadi daripada printing ni lah aku keluarkan benda yang aku macam terbuku dalam hati aku ni, aku keluarkan jadi satu baju. Dia sebenarnya macam lebih kurang, dia sama macam aku lah. Macam Pudipang dulu kan, kita shop sendiri, ada design kan, kita nak benda tu keluar, right? Betul. Jadi daripada baju ni lah kadang-kadang dia sampaikan mesej lah. Jadi terpulang lah mesej apa yang sampaikan. So aku nampak kau pakai baju tu dengan cap macam tu apa semua. So aku dekat situ aku dah tahu kau budak apa kan. Betul, so betul. Sebenarnya itu macam budak band. Dia it's a statement lah orang kata kan. Betul. Okay. Jadi macam baju ni ni daripada keluaran tersendiri lah. Ini macam yang aku cakap tadi, daripada kita punya jiwa tu kita pamerkan dan kita jadikan bahan. Jadilah baju macam ni. Antaranya lah. Jadi kalau nak kata permulaan ni memang kita kena shop sendiri lah. Tapi momen tu dia akan sampai. Betul. Okey. Ada tambah sila. Awak tadi live banyak saya tengok. Tak ada lah, kita live santai je untuk macam sambil-sambil tu kita promosi sekali kan. Yang mana-mana yang cakap sambil kita promosi tu apa, orang-orang pun boleh tengok apa yang kita buat. Betul. Kita boleh cakap kita sebarkan lagi lah. Ramailah orang boleh tengok cara kita buat apa semua. Macam itulah orang cakap. Jadi semua memang korang semua ada basic belajar printing lah ni kan. Kira korang belajar printing lah. So sama semua memang sit screen ke ataupun ada yang ada method lain macam heat press ke apa ke, DTG ke? Mix method. Macam kita mix method, kita cuba assist customer based daripada dia punya needs dia lah. Kalau mana yang DTF, kita pun boleh assist DTF. Lepas tu DTG, digital to garment pun kita boleh assist lah. Kita lebih kepada macam yang cakap, apa yang customer nak kita akan cuba assist sebaik mungkin lah. Macam tu. Tapi kalau tanya jiwa aku pada sit screen lah. Sebab kalau kita dari pandangan aku lah, sekarang macam industri percetakan ni sekarang ni, kalau dulu skill, tapi sekarang ni lebih kepada sen dan skill. Kau ada sen pun kau boleh pergi jauh, tapi kau ada skill pun kau boleh pergi jauh. Jadi ikutlah, dua-dua dia cover, upward stretching, downward stretching, dua-dua boleh. Kau ada sen lebih, boleh pakai equipment yang lebih senang lah. Maksudnya kalau macam kita tengok ada orang cakap proses screen ni rumit, tapi apabila dah menjadi rutin, benda tu jadi mudah lah. Macam tu. Sekarang ni macam mana how we put something on the minds of kita punya movement lah. Maksudnya let's say something tu permulaannya sebelum menjadi habit dia susah lah. Macam tu lah. Jadi apa materials pun asalkan benda tu kau boleh assist, lepas tu boleh menjadi habit, boleh menjadi rutin, dia tak akan jadi susah.
Macam tu lah. Okay, aku sebelum ni kan kita ada borak dulu kan sebelum kita buat projek ni. Aku suka kau punya idea di mana kau lebih tekankan dekat sales, dekat marketing. Betul. Instead of kau tekankan pasal nak perfect buat Betul. ni. Betul. Okey, boleh kau cerita sikit benda tu? Based daripada pengalaman aku lah, apa benda yang kita niagakan tetap kena maki kan. Jadi from time to time kalau kau jenis maki, kau rebel, menggentan, kau takkan nampak salah kau. Jadi from time to time apa yang customer complain kita cuba develop. Jangan customer complain yang ni gini lepas tu kau give up. Tak, kita main gentle lah. Apa aku silap, okey tak apa, sen aku tembakkan kau separuh, aku pulang balik. Kita main gentle. Apa yang kau salah kau hadap lah. Seterusnya jangan berhenti. Okey, daripada segi sales macam aku punya cara lah, apa pun yang kau niagakan, kalau contoh minta maaf cakap, kedai Handsome sale kau teruk tak guna. Jadi pada aku first kali fokus kita sales. Jadi macam mana, apa yang kita perlukan adalah macam mana kita develop fixed monthly sales. Tak kira lah apa produk pun, daripada baju ke, daripada jual nasi lemak ke apa benda semua. Jadi fixed monthly sale akan secure kita punya monthly payment, monthly income kita. Daripada secure monthly income, dari situ kita boleh develop menjadi loan dan sebagainya. Dari situ kita boleh bercambah. Tapi kalau engkau tak ada secure monthly income, sakit lah kan. Sakit dia tu di sini. Jadi sekarang ni kau lebih menekankan dekat bahagian management lah. Management tu penting lah. Betul. Kan sebab macam kalau macam contoh macam kita main band, kita tak ada management yang betul, band kau power macam mana pun tak boleh pergi. Sama betul. Juga lah dengan business, dengan apa semua kan. Betul. Betul. Jadi apa pun kebanyakan lah macam ni cakap itu perbezaan antara skills dengan scene. Sebab engkau ada scene, barang kau handsome, orang confident, tapi kau belum dapat secure kau punya output yang baik. Output ni maksudnya hasil kerja yang baik. Okey, betul kita ada machinery yang baik, tapi kalau management kau teruk juga jadinya. Jadi kalau kau ada skills, output kau akan jadi kemas. Apa yang kita nak adalah kemas. Kemas ni bukan tadika kemas. Kemas ni sharp lah. Jadi dalam printing tu kita nak tak ada jagged dan sebagainya, supaya customer boleh puas hati. Macam tu lah. Kalau diikutkan seat screen ni, kebanyakannya equipment yang ada sekarang adalah mimicking kepada seat screen. Macam kita bagi contoh DTF, dia nak dapat soft hand feel seperti seat screen. Dari situ itu skill. Sebab tu sekalipun seat screen ni kita anggap sebagai macam trad method lah, traditional method, tapi yet still dia punya seni dia tu ada daripada kita punya daripada output kita. Output kita kalau kita tengok sharp dan sebagainya, nampak passion kita tu dekat situ. Bukan kita buat kerja sebab scene, tapi kita buat kerja ni sebab minat. Macam tu lah. Okey, lagi satu aku borak dengan kau lepas kita ada cakap pasal community budak-budak printing yang datang daripada pelbagai background. Ada budak muzik boleh jadi community printing, ada budak silat boleh jadi community printing. Jadi benda ni, printing ni aku nampak satu medium yang boleh menyatukan pelbagai sub genre apa ni community ni. Betul. So sekarang kau boleh cerita tak yang pasal yang kau buat WhatsApp group yang kau cerita student kau? Tu. Kalau melalui kelas kita kumpul daripada student, kita buat WhatsApp group student yang sertai kelas kita. Jadi macam aku cakap, fokus aku adalah secure monthly income. Jadi apa yang kita train budak ni adalah apabila dia keluar daripada kelas, sekalipun equipment dia tak ada, dia masih boleh taking order sebab backup belakang group WhatsApp ada. Kita semua ada. Jadi dari community macam tu lah. Okey, daripada
dari segi orang kata kalau kau tak confident nak ambil job, tak apa, kawan-kawan ada. Community macam tu yang kita nak. Tak kira kita dekat mana, setakat ni kita ada daripada WhatsApp group tu yang serta ikhlas kita ni, kita boleh cakap ada satu Malaysia lah. Tapi kalau Malaysia ada dua, kita ada satu je lah Malaysia kan? Macam tu lah. Lepas tu aku nak tambah sikit lah pasal printing ni, t-shirt ni pada aku lah, apa yang customer nak adalah satu t-shirt yang define you as a man. Maksudnya expression of life. Jadi dari situ kita sebenarnya apa yang kita nak pakai adalah kita nak tunjukkan apa yang kita rasa. Kita daripada baik, siuman, dan ada yang tak berapa nak siuman. Yang ada yang pakai baju kami benci sekian dan sebagainya. Itu adalah expression of life. Jadi kita express menerusi satu medium, iaitu textile medium. Macam itulah. Jadi pada aku lah, dari segi macam mana nak cakap, dari segi berkomuniti ni, t-shirt ni dah jadi satu. Ada kawan-kawan yang suka buat branding, ada kawan-kawan yang cuba, yang minat art, dia nak expose dia punya art tu sendiri. Sebab ada kawan kita yang dia sebelum ni dia graph writer lah, dia buat graffiti dekat Dubai. Lepas tu dia balik, dia buat baju untuk satu orang saja. Jadi macam mana market dia tu? Dia ada lah baju yang dijual dengan harga ribu dan ada orang beli, tapi bukan untuk dipakai, tapi untuk dipamerkan. Macam tu lah. Jadi kita macam mana cakap, dari segi community ni, community printing bukan printing terdiri daripada kalangan orang yang boleh buat baju, buat printing. Tak. Dia dari segi orang yang minat art, dia nak express apa yang dia rasa. Ada yang dari segi politician, dia nak sales, dia nak sell, macam mana cakap, dia nak saleskan diri dia nak marketkan diri Campaign dia. lah, campaign. Betul, campaign. Macam tu lah. So maknanya apa, printing ni sendiri dah menjadi salah satu identiti kepada komuniti. Betul tak? Sebab macam dulu masa aku buat printing, customer aku ramai Indonesian. Jadi aku memang diorang selalu buat komuniti Lombok, komuniti Bandung, komuniti Jawa, komuniti ni kan. So satu cara kau nak menunjukkan kau ada komuniti ialah dengan t-shirt. Okey. So kau ada apa-apa yang kau nak tambah lagi, berkaitan dengan printing ke? Macam aku lah, kalau branding aku sebelum ni commercialize lah. Ini cerita nak buat scene, aku buat baju Johor. Tapi kalau orang kata rebel punya, aku buat baju bola yang rebel. Contoh tak elok lah, yang macam tak apa-apa nak siuman. Jadi macam tu lah. Macam kawan kita sebelah ni, dia buat baju lebih kepada ke arah bela diri. Jadi untuk pada pandangan aku, untuk kau nak express kau punya ni, takkan kau nak datang kat orang, bro gua belajar silat pada, tak boleh lah kan? Macam tu kan. Jadi melalui baju lah kita express. Okay, jadi itulah aku pun teringat nak tanya, macam mana kau boleh dapat idea untuk dapat baju bela diri ni? Sebab kau macam fighter sangat lah, betul tak? Dia sebenarnya macam physically tu tak perlu nak tunjukkan apa sangat kan, tak ada fighter semua, tapi macam daripada jiwa tu sendiri tau. Sebab kadang-kadang kita macam dia bukan satu benda yang macam terlalu negatif, tapi kita dapat rasa macam kita ni ditindas tau. Jadi macam mana, this is not a rebel lah, bukan kita nak rebel benda ni, tapi macam mana kita nak mengekalkan kita punya jati diri tu. Kadang-kadang kita perlu cari satu objek yang mempamerkan jati diri kita. Contoh macam saya lebih kurang kepada buat bela diri punya, jadi lebih kepada kemelayuan. Jadi benda-benda macam tu nak mengekalkan culture tu, untuk mengekalkan kekalkan tu kita buat t-shirt macam lebih kepada kemelayuan. Jadi bela diri punya. Jadi dia bukannya satu bidang printing ni bukan tertakluk kepada satu komuniti je. Jadi komuniti, berbagai komuniti pun ada. Katakan budak-budak underground pun dia boleh juga keluarkan ke, budak-budak yang
tadika ke pun dia ada boleh buat semua. Okey, pada aku macam kawan kita ni dia buat baju bela diri. Ini salah satu contoh ekspresi anak muda menjunjung adat. Cara kita hormat berbeza. Dan ada juga kawan-kawan kita yang dia menunjukkan baju, macam mana cakap, dia express apa yang dia rasa tentang kita punya culture. Tapi masih ada juga perselisihan faham. Tapi pada aku jangan segan lah. Apa benda kau buat baju itu tak boleh, ni tak boleh kau pakai kan, jangan kau letak nama Allah dan sebagainya, sudahlah. Kan sebab tu ada yang baju bela diri yang ada sampai garang berbenar gitu kan. Jadi pada aku ini adalah berkemungkinan lah, mungkin cara anak muda dia express apa yang dia rasa. Contoh dia sebagaimana dia ada yang kawan kita pakai baju dalam ada tanjak. Kalau dulu orang macam ni budak pakai t-shirt pakai tanjak rasa nak libas kepala dia kan. Nampak tak semenggah. Tapi kalau tidak dibuat, adakah kita tahu tanjak tu ada pelbagainya. Ada yang nak hoda terung, betul, dan pelbagai lagi, dan ia dipakai bersebab. Kalau tidak diekspreskan, ada tak anak muda yang cuba mencari perkara tu? Adakah kita tahu keris tu looknya menentukan siapa kita? Jadi kalau tidak diekspreskan, siapa lagi? Adakah selepas ini adik-adik kita, anak-anak kita akan tahu perkara tu? Kalau engkau dah kulu kilim membawa keris pada zaman sekarang, kan menyasar namanya tu kan. Jadi kalau di t-shirt kan lebih siuman bentuknya. Jadi pada akulah yang garang benar nak marah tu kenapa? Soalan aku macam tu lah kan. Okay. Dia sama macam ni lah. Kalau macam zaman-zaman kita underground dulu, dia ada macam apa, kau tak, kalau kau pakai benda ni nanti kau kena soal, kau pakai macam ni nanti kau kena soal kan. right. Tapi pada aku kira macam benda ni dia nak kita nak marah pun tak boleh, tak marah pun kita marah kan. Dia macam contoh baju yang menghina seseorang, baju yang macam provoke ke apa kan. Tapi pada dia pakai macam baju macam tu mungkin sebab dia statement untuk komuniti dia terhadap komuniti lain kan. Betul. Tapi kalau kena pula kita yang komuniti yang dia tembak tu, kita akan marah lah. Bingit, betul kita lah. bingit. Ada pula kawan-kawan yang mudah marah gitu kan. Jadi okey, pada pandangan aku ni t-shirt ni tak lebih dan tak kurang sebagai as a method or a medium untuk kita express our feelings towards something. Jadi itu je lah, setakat itu sahaja. Jadi tak lebih tak adalah sampai apa orang kata tak luak pun lah kan. Jadi ada perkara, ada culture yang kita boleh ketengahkan dan kita banggakan. Habis kalau kita tengok budak sekarang sibuk dengan baju koi, kita ni orang Melayu kan, kenapa tak dibatikkan baju? Dan soalan aku adalah kenapa ada yang baju yang dibatikkan, ada pula orang-orang yang marah. Kenapa itu pada aku kan. Kita zaman tu berubah. Kalau dari segi band pun asal daripada pure blood menjadi eksperimental. Betul. Jadi daripada eksperimental tu adalah bukti kemajuan tamadun. Betul. Dia maknanya dia berubah, ada certain things yang berubah mengikut umur kita pun ya, kematangan kita pun ya kan. Betul. Sebab ada yang macam mungkin ada orang tua yang berpandangan budak pakai baju bertanjak ni dia orang bukan faham. Okey, betul tak? Tapi soalan aku simple je. Kalau aku tanya kau pun kau bukan faham benar. Betul. Kan? Jadi kita suka, itu saja. Jadi apa yang aku cuba masukkan adalah benda ni tak lebih dan tak kurang. Itu saja. Macam dalam Islam kan bersederhana. Cukup sekadar mengikut rukun. Jadi settle lah kan. Kalau dalam Islam ni kau buat lebih, ya alhamdulillah kan. Macam tu dia lah. Jadi sebab t-shirt ni menjadi macam ni define you
towards apa yang kita minat. Ada budak punkers dress up punkers lah kan, habis ada aqua pun dress up aqua juga. Itu yang kita sakit mata sebenarnya. Jadi yang kalau setakat pakai t-shirt je pun relax sudah kan, macam tu lah. Okey, ada tak? Okay. Kalau macam betul lah apa dia cakap tadi tu, sebagai define as we are. Kalau macam aku sendiri memang lebih kepada minat ke arah tu. Jadi macam member seorang ni, dia ni budak art. Dia memang tak berapa sangat untuk berkomunikasi, tapi dia komunikasi dia lebih kepada art dia. Memang power babe. Jadi kebanyakan baju-baju yang aku cetak ni daripada art dia. Terus terang cakap, memang daripada lukisan dia sendiri, dia sampaikan message tu. Ini kau lukis ke lukis tangan? Bukan tangan. Lepas tu lepas lukis tangan kira kau digitalkan ke ataupun memang kau pass dekat dia orang yang masuk AI ke apa ke macam mana? Macam aku lebih memang lukis tangan. Lepas tu nanti ni bagi pada dia lah benda tu. So dia akan AI ke balik apa semua. Okey. Dah ada geng. Memang power lah. Dia punya lukisan tangan memang power lah. Dia memang kategori yang old school lah. Dia tak ada nak main komputer sangat AI apa semua kan. Tapi dia express daripada lukisan dia. Jadi daripada tu lah, jiwa art dia tu kita pamerkan. Kita bawa satu komuniti dan kita sebarkan komuniti ni. Jadi tak kisah apa komuniti sendiri pun kita bergabung dan bercampur. Betul. Gitu lah. Baju ni macam mana pun printing ni lebih kepada kita punya mula-mula asal memang akan shock sendiri lah. Kita nak tunjuk kita siapa ke, kita nak cakap kita komuniti apa kan, and then lama-lama baru benda tu evolve lah, kira lebih ke arah yang lain pula ke macam tu lah kan. Dia shock sendiri tak kacau orang sudah. Kalau shock yang ganggu tu kan, sebab ada yang buat lebih kepada macam mana dia macam cuba menduga lah orang kata. Kan. Jadi baju-baju macam ni lah yang jadikan orang yang nak cuba express benda ni as part of their income menjadi masalah. Contoh macam ada yang baju yang carut-carut, memang tak semenggah, tapi ada yang suka pakai. Jadi untuk yang rebel lah kan. Jadi so, macam korang, kalau misalkan korang dapat satu order baju yang pada korang negatif, kau just print ke ataupun ada benda yang kau akan cakap dekat dia orang ke apa ke macam mana? Ni nak minta jujur tanpa selindung ke atau macam mana? Tak kisah. Aku tengok pada scene lah. Kalau scene tak ada aku jalan ke. Okay. Yalah, sebab dah order kan. Betul. Tengoklah kan. Tapi kalau tidak menghina agama kita, tak ada sentimen yang berbau apa orang kata lucah, mencarut dan sebagainya, insyaAllah lah aku print lah. Ada yang cynical. Kita kena bezakan antara rebel dan cynical tu. Cynical ni dia lebih soft berbanding rebel. Rebel ni lebih radikal. Jadi baju radikal tu yang buat kita takut tu. Sebab yang tukang print boleh kena tangkap. Tak hal orang order, member sen tak ada, jalan je. Kan? Macam tu lah. Jadi dia macam kira sekarang ni benda ni memang kita out of control kita lah kan. Kita cuma menerima order ke apa macam tu je kan. Betul. Kita sebabnya, bukan orang yang, sebabnya kebanyakannya ialah sebenarnya ada sistem yang they make judgement not from the root. Betul. Okay, bukan nak cakap manufacturer tu tak salah, producer tetap salah, tapi seeloknya kita cari daripada root yang perlu diambil tindakan juga. Betul. Macam tu lah. Tapi macam dulu lagi best yang masa zaman-zaman indie baru naik. Saya sayang mak saya. Betul. Saya kan, jiwa kosong. Betul. Itu adalah salah satu bentuk typografi yang cynical. Macam pada orang tu sempoi, tapi adakah engkau tahu sale dia tu macam mana? Kan? Ada yang nak pakai baju macam tu, ada yang segan kan. Tapi macam tu lah. Macam ke mana seni tu dari bentuk typografi. Yes. Baju simple dia, saya sayang mak saya, tapi di mana-mana kita jumpa. Macam sekarang baju simple dia, bosku.
Tapi di mana-mana kita jumpa. Betul. Macam tu lah benda dia. Alright. Tapi kira macam dengan cara engkau membuat community, dekat situ engkau secara halus engkau boleh positifkan minda-minda yang kalau misal kata ada benda yang negatif dekat diorang ke apa, mungkin kau boleh inilah kan. Betul. Sebab contohlah positifnya daripada segi art lah. Art ni kadang ada yang tiru dan sebagainya kan. Sebagai printer dia ada kalangan kita ni kebanyakannya lah jujur. Tak maaf bro, gua tak boleh print ni benda lah ni asal member aku punya ni tu. Betul. Aku pernah kena macam tu. Kita self respect tu ada. Yes. Macam tu lah. Sebab daripada berkomuniti kadang tu tak kenal pun tapi pernah perasan kan. Kita pun tak adalah langgar sebarang sebab kita ni macam ni cakap boleh berfikir apakah impact dia. Macam tu lah. Okay, so ini pun dah lewat malam. Kami pun sebenarnya dah barai daripada siang tadi ada program. Satu sikit je. Okay, apa? Nak minta dia jawab pendek je. Ha. Ada geng-geng sebab ada sebut macam rebel tadi kan. Kalau macam ada satu persatuan kadang bila dia sebarkan baju-baju tu aku sebutlah macam semboyan. So kadang pada aku nampak benda tu resis. Satu ekstrim. So bila geng lain pakai benda tu buat kat KL, kata dekat Muar ada satu semboyan. Jadi benda tu nampak macam wah, bila dia pakai baju tu dia rasa macam padahal yang main dia tadi tak ada masalah. So dari segi rebel betul. Bila dia, pandangan kau macam mana lah benda yang tu? Pandangan aku lah, aku sebagai printer sendiri lah, aku simple lah, baju tak lebih daripada baju. Kalau kita lebih daripada baju, teruk kita jadinya. Okey, sebagai contoh betul. Sebab sebagai contoh okey, kita pakai baju semboyan. Okey. Tapi apakah impact dia kepada masyarakat? Kan? Betul. Dia ni fighter Syah kaum ramai dan sebagainya. Ada yang membeli baju sebab nak nampak fighter, nak nampak kaum ramai. Untuk sekarang lah. Sebab buktinya adalah ada baju kami tak ramai. Betul. Jadi pandangan aku sebenarnya benda ni adalah to create awareness. Okey. Contoh ada budak pakai baju semboyan dan sebagainya, itu adalah awareness. Kita tahu mereka ada. Okey. Faham tak maksud dia tu? Tapi mereka ada tak bermaksud mereka ini stereotype. Ada yang jenis fighter garang betul, tapi bukan sebab dia pakai baju tu dia jenis mudah marah. Betul. Jadi kita, sebab tu aku cakap engkau define baju as a baju, not more not less. Betul. Itu saja. Okey. Ada yang budak-budak yang pakai baju ni dia rasa dia fighter betul. Itu yang belaga bahu berkicap member. Kan? Jadi pada aku kalau kita cerita, kita tanya ada yang pakai baju semboyan dan sebagainya, create sense of racism. Pandangan aku kalau cerita sense of racism tu dari segi apabila kita melihat baju itu melebihi baju, kita akan rasa tidak selesa. Sebab itulah baju itu membentuk satu komuniti juga. Maksud aku adalah apa yang kita tak mahu masyarakat lain perlu tahu. Dan maksudnya kita ada. Maksudnya macam itulah. Kalau awak jumpa yang jenis belaga bahu awak berkicap tu, bukan kita, itu baju tu kebetulan dia pakai. Macam tu. Okey, macam itulah. Ada apa lagi nak tambah? Berkicau. Sialah. Okey. Ada lagi apa-apa daripada kawan-kawan nak tambah? Terus tak ada. Okey. So kita tutup lah. Sebenarnya kalau kita nak bincang pasal printing, pasal bisnes, pasal community, pasal baju, aku rasa panjang, lagi panjang kan. Jadi itu mungkin kita akan buat sesi lain ke apa, tunggu aku dapat dana lagi. Amin. Jadi aku mohon sangat daripada Muar tu, kawan-kawan yang sunyi, kawan-kawan yang job tak ada, kawan-kawan designer yang sunyi, ada idea tapi tepu, tak ada kaum, datang sini. Kita lepak, kita borak, kita cerita. Benda tak pakai sen. Gentle. Alright, okay, terima kasih saudara Rakib dan juga rakan-rakan. So insyaAllah lah kita nanti kalau ada rezeki kita jumpa lagi. So aku just harap macam community budak-budak printing ni still ada, still exist, so that macam
sekurang-kurangnya ada lagi satu community dalam MUA kan. Instead of kita ada just yang apa, budak silat, budak hip hop, budak band ke apa, budak apa, and then kita ada satu lagi iaitu budak printing. Jadi itu je lah hari ni. Kita ada nak bagi sijil sikit dekat korang, and then kita bergambar, kita bervideo sikit. Itu je. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.